Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ni hao ma. Kaifa halukum? Ana bil hal syukran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama kita pada petang ini adalah Tuan Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Melaka. Baik Tuan Anwar, terima kasih kerana sudi ditemu bual pada petang ini berkaitan isu pandemik COVID-19 di Malaysia. Soalan pertama saya, apakah respon tuan terhadap isu jemaah tabligh yang seramai 4,000 orang tidak mahu serah diri untuk saringan COVID-19 di negara ini? Baik, terima kasih pada petani kerana bertanya soalan kepada saya berkaitan dengan isu COVID-19. Ini pandemik bukan sahaja di Malaysia, malahan seluruh dunia. Berkaitan soalan tadi, kegagalan jemaah tabligh seramai 4,000 orang untuk menyerah diri saringan COVID-19 di hospital kerajaan maupun klinik maupun merujuk kepada PKM seterusnya KKM. Saya melihat perkara ini akan memberi satu kesan lebih besar, malapetaka besar, kerana kalau kita melihat dari segi segala fenomena yang berlaku sekarang ni dalam media baru dan juga laporan-laporan yang diterima daripada pelbagai kes berlaku, ahli keluarga, isteri, anak-anak dan juga mungkin disebut dalam keluarga melibatkan jemaah tabligh ini dijangkiti seorang demi seorang oleh penyakit COVID-19 ini, coronavirus. Di sinilah kita melihat apabila gagalnya jemaah tabligh untuk mereka tampil menyerah diri dan membuat saringan kerana mereka perlu bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan, kerana ini melibatkan nyawa manusia, keluarga mereka, isteri dan juga keturunan. Ini bukan isu tawakal Allah atau isu serah diri pada Allah, dan mati itu satu takdir dan manusia yang ada dalam dunia ini perlu mati begitu saja. Persoalan di sini adalah tidak kira, sebab dalam kes ini jemaah tabligh dalam satu kumpulan yang besar, mereka telah menghadiri satu perhimpunan yang mana memberi kesan yang besar kepada atau potensi untuk jangkitan itu tinggi dan kematian telah berlaku, dan laporan demi laporan saya melihat juga nisbah statistik yang dipaparkan juga melibatkan jemaah tabligh sangat ramai. Jadi untuk itu saya mohon kepada, sebab lagi lama mereka bersama keluarga mereka atau berada di sisi keluarga, di rumah dan sebagainya, lagi ramailah yang akan dijangkiti. Dan saya juga melihat ada laporan-laporan yang menyatakan pesakit COVID-19 ini mempunyai kontak rapat dengan jemaah tabligh, tetapi mereka tidak melaporkan kepada doktor dan klinik kerajaan dan sebagainya. Akhirnya setelah ujian darah dilakukan, maka positif COVID-19. Dan ini memberi kesan kepada beberapa hospital saya lihat ditutup kerana kes ini, dan dia menyebabkan mungkin pesakit yang bertambah setiap hari, mungkin dah 1,000 lebih kes. Ini mengancam dari segi keperluan kapasiti untuk menerima pesakit dan seterusnya, doktor dan jururawat yang sepatutnya merawat pesakit tetapi terpaksa di kuarantin juga kerana kegagalan jemaah tabligh itu sendiri ataupun ahli keluarga mereka, isteri yang mengandung dan sebagainya, melaporkan kepada pihak pegawai perubatan. Okey, soalan kedua tuan. Apa pula komen tuan kononnya masyarakat India lebih kebal dan terhindar daripada jangkitan COVID-19? Baik, ini satu isu yang digazetkan, digempar-gempurkan ada oleh kerana isu-isu COVID-19 ini berkembang luas. Ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahawa kononnya makanan-makanan tradisi mereka, mungkin kaum India mereka selalu sebut rasam dan rempah ratus ataupun lada hitam, mungkin mereka makan makanan tradisi dan sebagainya seperti daun kari dan sebagainya. So perkara ini bagi kaum India dia kebal dari segi antibody mereka, sistem imun mereka dan sebagainya. Dan ada juga masyarakat Melayu yang menyatakan singgang, makan singgang dan sebagainya boleh memberi ataupun menghindarkan diri daripada
COVID-19. Jadi bagi saya begini, kita tidak boleh timbulkan isu-isu berkaitan kaum, etnik, bangsa, agama, sebab penyakit ini COVID-19 dia tidak mengenal ras keturunan demografi. Di India, kalau kita melihat negara India 1.3 bilion masyarakat dan sudah ada lebih kurang di bawah 70 orang pesakit yang sedang, malahan saya difahamkan ada seorang pelajar perubatan sebenarnya pelajar India yang dihantar pulang daripada luar negara ke India sendiri untuk menerima rawatan COVID-19 tetapi telah sembuh. Jadi ini membuktikan bahawa COVID-19 boleh meresapi tubuh setiap kaum, bangsa dan agama. Jadi tidak perlulah kita, saya percaya dan yakin masyarakat India, Malaysia, mereka matang, mereka tahu apa mereka fikir, dan bukan semua masyarakat India mempunyai tanggapan begitu. Mungkin satu dua pihak yang mereka cuba berkongsi secara lestari tentang makanan tradisi dan juga ramuan-ramuan herba dan sebagainya kaum mereka, dan inilah timbulnya isu. Jadi saya minta perkara ini tidak dibesar-besarkan atau digempar-gemburkan. Bagaimana pula kehadiran Angkatan Tentera bersama PDRM di dalam mencegah ancaman COVID-19 melalui Akta 342 dan Seksyen 20 Akta Polis 1967? Baik, dalam kes pihak tentera, agensi-agensi berkuasa yang lain seperti PDRM, mungkin Rela, di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, bagi kita menyambut baik kerana mereka adalah agensi-agensi siap siaga pertahanan hadapan udara, darat, laut dan sebagainya. Jadi tidak timbul isu siapa sahaja yang ingin mengebeling tenaga dalam keadaan mungkin atas Akta 342 kawalan penyakit dan seterusnya, Seksyen 20 Akta Polis 1967 seperti yang disebut tadi. Ini adalah satu komitmen daripada pihak berkuasa tempatan, dan kita sepatutnya menyokong, tidak boleh memecilkan atau mempersoalkan kehadiran tentera dan polis atau rela dalam mungkin perintah larangan keluar sempadan dan sebagainya, ataupun untuk menjaga kedaulatan dalam negara dan keselamatan. Wujud netizen dan pemimpin pembangkang kritik ulasan YB Dr. Adham Baba, isu meminum air panas akan mematikan virus COVID-19 dalam badan manusia. Apa komen tuan? Baik, isu ini bagi saya, siapa saja sekarang ini kalau kita buka WhatsApp, Instagram, new media, Facebook, ramai yang menjadi doktor secara tak langsung, memberi pandangan. Bukan mereka menjadi doktor pun, mereka melestarikan diri, cuba membantu, mereka cuba berfikiran positif, memberikan input-input untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Jadi mereka akses kepada teknologi, database dan sebagainya. Mereka memiliki ilmu, termasuk Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia KKM. Beliau juga saya yakin dan percaya mendapat ilham idea daripada beberapa tokoh atau doktor luar negara dan sebagainya. Isu minum air panas, mulut tidak boleh kering, perlu sentiasa basah ataupun kita minum air suam, air panas dan sebagainya. So air itu mengalir kepada usus, ada asid bertindak dan kuman virus itu akan mati. Ini bukan sebenarnya sebelum Dr. Adham menyatakan, memang dah ada seminggu lepas perkara itu tersebar. Seorang doktor daripada luar negara telah berkongsi video itu dan tersebar di Malaysia. Jadi bagi saya tidak ada salahnya Dr. Adham Baba ini mempunyai pandangan begitu, sebab itu pandangan peribadi beliau, dan saya yakin ramai juga yang membawa pandangan seperti minum air kelapa muda elok, makan sayur, makan kangkung, bayam, timun bagus untuk mencegah COVID-19, jangan minum susu manisan, coklat, makan oren bagus, daging hindarkan dan sebagainya. So ini pandangan-pandangan. Jadi bagi saya yang mana baik kita ambil lah, kita tidak perlu kritik Menteri Kesihatan baru atau lama. Isu sekarang ini adalah kita sepatutnya berfikiran positif kerana semua pihak mahu membantunya. Apa nasihat tuan tentang peningkatan kes COVID-19 dan data kematian yang meningkat di negara ini? Baik, bagi saya ini satu perkara yang sangat serius. Sekarang kita melihat daripada 300 kepada 600, seterusnya dah 1000 lebih sekarang ni. Saya minta semua rakyat Malaysia mendengar nasihat daripada KKM, Polis Diraja Malaysia, MKN, Kerajaan Malaysia, pemimpin,
Dan eloklah duduk kuarantinkan diri masing-masing di rumah bersama keluarga, dan keluar rumah hanya mewakili ketua keluarga untuk membeli barang, itu pun tutuplah muka dan sebagainya, siap siaga ya, lepas beli balik terus ya, kemudiannya mandi, bersihkan badan dan sebagainya. Kalau semua orang amalkan perkara ini, saya rasa selesailah masalah kita ya. Jadi kalau kita biarkan, maka setiap seorang ini akan menerimalah akibat dan bala. Bagaimana Tuan melihat wujud tomahan dan sindiran terhadap kemampuan barisan jemaah menteri Perikatan Nasional atau kerajaan berusaha tangani pandemik COVID-19? Baik, bagi saya tidak perlu kita timbulkan isu pada kerajaan Perikatan Nasional, kerana sekarang mereka lah kerajaan yang sedia ada melalui 1 Mac 2020. Sebelum ini Pakatan Harapan Mei 2018. Tetapi 2 tahun Pakatan Harapan ada banyak perkara yang berlaku lah. Ada kebaikan yang dilakukan, ada juga kekilafan, kelemahan kerajaan Pakatan Harapan. Kalau kita nak sebut, sepatutnya isu ini diselesaikan ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dan jemaah menteri di bawah Pakatan Harapan tidak membenarkan pelancong Cina 2 bilion masuk dan sebagainya, ataupun disebut sebagai penegasan larangan keluar masuk negara, kuarantin seperti mana yang dilakukan oleh Indonesia, bawa rakyat mereka hantar ke pulau dan buat saringan dan sebagainya. Dan perkara ini satu perkara yang serius, tetapi kerajaan dahulu Pakatan Harapan mereka melihat ekonomi penting ya, dari segi KDNK dan sebagainya, dan isu ini belum menular, dan doktor dan pegawai perubatan berjaya untuk memulihkan pelancong-pelancong yang sakit dan sebagainya. So ini semua pandangan Tun Mahathir dan sebagainya. Bagi saya, kalau kita nak cerita kritisas kerajaan Perikatan Nasional sekarang, tidak sesuai, sebab perkara ini bukan berlaku sekarang, dia sudah berlaku lama. Tapi saya juga tidak setuju sekiranya untuk mempertikaikan kerajaan Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional. Lebih baik bagi kita dua-dua pihak, member of parliament ini, wakil rakyat di Pakatan Harapan dan juga kerajaan sedia ada ini, Government of the Day, dan rakyat sarjana media bekerjasama. Kita tinggalkanlah isu-isu dalam Twitter, Facebook, kritik Menteri Kesihatan, kritik kerajaan. Saya rasa ini isu nyawa. Kita tidak perlu condemn and criticize. Okay, terima kasih Tuan atas ulasan dan jawapan yang diberi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.